Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الفاتحة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد فاتح لما أغلق وخاتم لما سبق ناصر الحق بحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Jadi alhamdulillah, kita syukur di atas nikmat kehidupan iman Islam yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Pada hari ini kita sambung balik perbincangan muzakarah Sirajul Huda pada muka surat yang ke-21, baris yang ke-10 daripada bawah. Kitab Rumi, muka surat 72. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Wa kaza yastahilu alaihi ta'ala an la yakuna qa'iman binafsihi. Dan demikian pula mustahil di atas Allah Ta'ala di atas Allah Ta'ala tu bahawa tiada ia Allah berdiri dengan sendirinya. Jadi ini mustahil. Wajib kita beriman Allah Ta'ala bersifat dengan qiyamuhu binafsih. Apa dia qiyamuhu binafsih? Maklum, ada Allah dengan sendiri. Apa maksud dia? Tak tumpang benda lain dan tak kena jadi. Tu mesti. Allah Ta'ala mesti tak tumpang benda lain dan mesti tak dijadikan oleh sesiapa. Itu mesti. Maka mustahil Allah Ta'ala tu tiada berdiri dengan sendiri. Maksudnya mustahil Allah Ta'ala tumpang dan mustahil Allah Ta'ala tu dijadikan oleh yang lain. Maka inilah yang dikatakan la yakuna qa'iman binafsihi. Makna inilah lawan qiyamuhu binafsihi. Jadi Allah Ta'ala mesti ada dengan sendiri. Kalau tak ada dengan sendiri, bohong, mustahil, tak logik, tak masuk pada akal. Dan berbetulan, yakni berlawanan. Tu kata kitab Sirajul Huda ni, dia payah sikit bahasa dia. Kalau kita tak belajar dengan guru, kita tak faham. Contoh, kalau kita pergi beli kitab ni baca sendiri, apa yang dia nak sampaikan oleh musannif, payah kita nak faham. Melainkan kita ni musafahah daripada guru, kita ambil daripada mulut kepada mulut, barulah kita clear, kita faham. Sebab apa? Kena ada huraian. Dan berbetulan, yakni dan berlawanan. Itu bahasa dulu-dulu. Dan berbetulan, yakni berlawanan. Dan berbetulan, yakni berlawanan antara yang demikian itu tiada berdiri dengan sendiri, dan antara qiyamuhu binafsih daripada berbetulan, yakni berlawanan antara suatu
dan naqidnya lawannya lawan la qiyamuhu binafsihi. Baik. Bi an yakuna sifatan yaqumu bimahallin, seperti bahawa adalah ia sifat. Nah, ini mustahil. Apabila tak berdiri dengan sendiri, mustahil. Macam mana? Macam tumpang benda lain. Mustahil lah. Allah Ta'ala mana tumpang benda lain. Seperti sifat yang menumpang benda lain. Subhanallah, Allah tidak menumpang yang lain. Seperti bahawa adalah ia sifat. Seperti adalah ia yang tidak berdiri dengan sendiri itu sifat. Yakni yang berdiri, sifat tu berdiri yakni ada dengan tempat, yakni ada sifat tu pada jirim. Berdiri tumpang dengan tempat iaitu jirim, maka iaitu tempat tumpang tu zat. Ini mustahil, bohong. Wajib kita beriman Allah ada dengan sendiri, tak tumpang benda lain. Kalau tumpang benda lain tu sifat. Sifat tumpang zat. Manis tumpang gula, masin tumpang garam. Subhanallah, Allah Ta'ala bukan macam tu. Allah Ta'ala tak tumpang benda lain. Allah Ta'ala terkaya. Itu maklum, mudah ya. Baik. Maka padanya pada perkataan musannif, pada perkataan musannif bi an yakuna sifatan yakumu bimahallin tu, tu pakaian yakni alat yang merupakan keadaan sifat yang menafikan keadaan sifat berdiri dengan sendiri. Baik. Jadi musannif nak terang, kalau Allah Ta'ala tak berdiri dengan sendiri, maka tentu kena tumpang benda lain. Maka ni semua mustahil. Bi an yakuna, apabila tak berdiri dengan sendiri, maka bi an yakuna sifatan. Kalau tak berdiri dengan sendiri, kena tumpang benda lain. Bohong. Tak logik. Mustahil. Maka tu untuk menerangkan tak berdiri dengan sendiri. Apabila tak berdiri dengan sendiri, kena tumpang benda lain. Apabila tumpang benda lain, sifat. Apabila sifat, tak boleh terima. Allah bukan sifat. Allah Ta'ala tak tumpang benda lain. Habis. Baik. Dan yang dikehendaki dengan mahal itu zat. Dan yang dikehendaki dengan mahal itu zat. Saya baca sekali lagi. Maka mana? Bi an yakuna. Pada bi an yakuna sifatan yakumu bimahallin, pakaian iaitu alat yang merupakan, yakni nak menerangkan keadaan sifat. Jadi kalau Allah Ta'ala tak ada dengan sendiri, maka Allah Ta'ala tu kena tumpang. Tumpang tu sifat. Ini semua mustahil. Yang menafikan keadaannya berdiri dengan sendiri. Apabila sifat, tentu kena tumpang benda lain. Kalau tumpang benda lain, mestilah tak ada dengan sendiri. Ini semua mustahil. Maka kita faham daripada yang demikian itu huraian bahawa taswir masalah huraian yang tersebut bagi nafi, iaitu tidak, bukan bagi manfi.
bukan bagi manfi, iaitu qiyamuhu bimahallin, yakni berdiri ia sifat dengan zat. Murad yang dikehendaki dengan sifat itu arad yang berdiri dengan zat. Jadi kita bincang di sini, mesti Allah Ta'ala ada dengan sendiri. Mustahil kalau tak ada dengan sendiri. Kalau tak ada dengan sendiri mesti tumpang benda lain. Kalau tumpang benda lain mesti sifat. Kalau sifat kena ada di zat. Ni semua mustahil. Zat dan yang dikehendaki dengan mahal, iaitu tempat tu, iaitulah zat. Sifat duk di zat. Ni semua mustahil. Au yahtaju ila mukhassisin, ini semua mustahil. Ataupun berhajat kepada menjadikan. Mustahil Allah Ta'ala perlu ada orang yang menjadikan dia. Mustahil. Ataupun berkehendak ya Allah, mustahil kepada yang menjadikan. Maka inilah taswir yang kedua, rupa yang kedua daripada perkataan musannif, an la yakunu qa'iman binafsihi. Dia nak abang sikit saja, tapi ayat tu dia pusing-pusing. Mesti kita pegang dalam hati kita, Allah Ta'ala bersifat dengan qiyamuhu binafsihi. Mesti. Kalau la qiyamuhu binafsihi, la yakuna qa'iman binafsihi, mustahil. Kalau Allah Ta'ala tak ada dengan sendiri, mustahil. Dengan makna kalau tumpang benda lain, bohong. Kalau kena ada orang buat, dia pun bohong. Tak boleh terima. Maksudnya akal kita tak boleh terima Allah Ta'ala tumpang benda lain. Akal kita tak boleh terima ada yang menjadikan Allah Ta'ala. Tak boleh terima. Semalam habis kuliah di Masjid Tolang. Oleh kerana bulan depan saya tak boleh pergi di Masjid Tolang, ada program lain. Dipa panggil minum dulu, makan. Jadi ada seorang pakcik ni mu'alaf, angka mu'alaf. Dia ceritalah dia dulu sami. Dia dulu sami. Dia pergi ke Thailand bertapa. Dia kata amalan sami ni dekat-dekat dengan macam Islam lah. Dia kata kalau Islam sembahyang 5, depa 2 ya. Duk tapa dalam gua di Thailand. Dia ni belajar dengan seorang ketua sami dia tu, maha guru dia lah, ketua sami dia tu. Ketua sami dia ni duduk dalam gua tu separuh ayam, separuh ruang pintu tu, dan cahaya masuk ke dalam, bawah tu ayam. Dia bela ikan kuai kat 1000 ekor bagi makan hari-hari. Sami tu bagi makan. Kemudian dia cerita sami tu punya kuat yang dikatakan pertapaan dia tu, tidur sandak di dinding gua tu ya. Bukan tidur macam kita tidur terlentang ni. Kalau dalam tasawuf kita riadah, nak lawan nafsu tu bagi kalau dia macam tu riadah, dia masuk Islam terus jadi wali abdal, kerana dia dah biasa riadah. Tak menikah. Tu bagi dia. Dia cerita semualah semalam. Saya ceritalah angka sami. Saya nak tanya sikit lah, macam mana amalan masyarakat Buddha yang angka faham? Tolong cerita kat saya. Dia kata sebenarnya dalam Malaysia ni, Cina bukan semua Buddha. Buddha ni apabila selepas merdeka buat IC. Apabila buat IC, kalau Melayu kita buat Islam agama kita. Cina dia letak Buddha. Padahal bukan semua Buddha.
Cina yang mai daripada tanah besar Cina tu yang dihalau oleh lari daripada komunis, dia cerita malam, adalah Cina yang berpegang dengan pahaman datuk nenek moyang. Kalau sembah datuk nenek moyang. Lepas tu dia kata kalau dia abang semua, kalau kita tengok tepi-tepi pokok tu, kalau ada tempat tokong tu papan, hak tu orang susah, dia kata hak tu RM25 dah papan tu. Oh lagu tu. Lepas tu pula tokong pula dia kata dia ada banyak jenis. Tapi yang istimewanya Malaysia, dia ada tokong tok keramat. Tok keramat. Negara Cina tak ada tu. Dia semua tok keramat, hak pakai tenggolok. Hak tu dia kata RM200 tokong tu. Semua minta muat ekong. Minta 10,000 dapat 12,000. Dia sembah lagi. Ada 1 juta tiba-tiba jadi 500,000. Dia kata tok keramat ni tak jadi. Dia buang tok keramat tu. Dia tak boleh buang dalam tong sampah. Dia tauk di padu pokok. Lepas tu nanti orang main sodok, tak apalah. Bukan aku buang, orang yang sodok. Dia kecoh lagu tu beli tokong lain pula. Dulu warna emas, lah dia buat warna merah, warna hijau, nama Ali, nama Hasan. Oh, sembah pula tokong tok keramat tu, tukar pula. Dulu warna emas. Oleh kerana hak emas ni duit 1 juta tinggal 500,000 tak jadi juga, buat pula hak warna merah, warna hijau, semua tu bisnes semua dia kata. Lah ni dia Islam, alhamdulillah. Bekas Sami. Jadi dia cerita masa duk tapa tu di Thailand, lalah kali dia lari. Dia kata Sami ni bukan nak payah, lari tu tapi tu tak apa, dia tak cari dah. Kita kalau ustaz buat perangai gitu, orang tak mengaji dah. Ni dak. Dak. Apabila dia buang pakaian kuning oranye dia tu, maknanya dia tak berkait dengan Sami dah, tak ada masalah dah. Tak boleh kahwin selagi pakai hak kain oranye tu. Kalau buang kain oranye tu boleh menikah apa biasa lah kata. Macam you buat haji lah kata. Macam kita buat haji lah dalam ihram kita. Lepas tu dia cerita duduk dalam pertapaan tu di gua tu, aura dia ni kuat. Bilik Sami tu orang tak boleh masuk. Kalau orang biasa tak boleh masuk. Kalau baru-baru main petapa tak boleh masuk. Saya duk cari. Dia kata kalau orang biasa masuk boleh jadi pening gila. Oh kalau lagu tu hantu jin lah ke weh. Memang jin lah dia kata. Oh dapat dah. Maknanya dia minta daripada pertolongan jin. Tapi Sami tu dia memang 2 tahun duduk dalam gua, tak kahwin tak apa. Pakai baju yang dikatakan kain belik tu, tak buang 2 tahun. Lepas tu dia nak keluar tu, orang mai beratung buat merangkak. Sami tu pijak pelan-pelan berkat. Dah hang 2 tahun kami ni teruk, hang pijak kami. Pijak pelan-pelan. Tu cara dia. Kata boleh ilmu juga malah ni. Baik. Jadi mustahil Allah Ta'ala tumpang benda lain, dan mustahil Allah kena jadi. Mustahil Allah kena jadi. Mustahil. Hak kena jadi inilah hak kita cerita bab tokong tok keramat tadi. Tokong tok keramat tadi. Wa kaza yastahilu alaihi ta'ala an la yakuna wahidan. Dan begitu juga mustahil. Wa kaza yastahilu, dan begitu juga mustahil alaihi ta'ala, di atas Allah Ta'ala, an la yakuna, bahawa tidak bersifat wahidan dengan wahdaniyah. Mustahil kalau Allah Ta'ala tak asa.
Kalau Allah Ta'ala tak asa, mustahil. Dan demikian pula mustahil atas Allah Ta'ala bahawa tiada ia Allah wahdaniyah. Dan demikian juga mustahil bahawa tiada ada ia Allah asa. Mustahil. Asa tu pada zat. Kalau berbilang zat, mustahil. Dan pada segala sifatnya kalau berbilang, mustahil. Dan segala af'alnya sekiranya berbilang, mustahil. Wajib kita beriman dalam hati kita, wa ilahukum ilahu wahid. Tuhan kita iaitu Tuhan yang asa, tak berbilang. Itu wajib kita beriman. Baik. Jadi kalau berbilang pada zat, kalau diri Allah Ta'ala berbilang, tak boleh terima. Akal kita tak boleh terima. Dan pada segala sifatnya kalau berbilang, tak boleh terima. Dan begitu juga pada segala af'al, perbuatan Allah Ta'ala sekiranya berbilang, mustahil. Dan berbetulan, yakni berlawanan antara yang demikian itu wahdaniyah. Dan antara wahdaniyah daripada berbetulan, yakni berlawanan antara suatu, iaitu wahdaniyah, dan naqidnya, lawan suatu, dan masuk di bawah katanya, di bawah kata musannif, an la yakuna wahidan, tertinggal la, an la yakuna wahidan. Jadi mustahil sekiranya Allah Ta'ala tak asa, sekiranya Allah Ta'ala tak bersifat dengan wahdaniyah, sekiranya Allah Ta'ala tak asa, mustahil. An la yakuna wahidan itu segala kam. Apabila tak asa tentu berbilang. Apabila tak asa tentu ada kam, berbilang. Kam ni berbilang. Yang dinafikan kam tu, berbilang-bilang tu, dengan wahdaniyah. Jadi wajib kita beriman Allah asa, tak berbilang. Habis. Allah Ta'ala asa, tak berbilang, tak ada kam, tak ada bilangan. Iaitu la yakuna wahidan, ataupun ternafi wahdaniyah, iaitulah kam muttasil pada zat. Ini mustahil. Kam bilangan muttasil yang bercantum-cantum pada zat, mustahil. Macam mana kam muttasil? Macam diri kita ni. Allah Ta'ala asa macam diri kita ke? Tak. Kerana diri kita ni bercantum. Kepala cantum dengan tengkok, tengkok dengan badan, badan cantum dengan lengan, lengan cantum dengan tangan, perut cantum dengan betih, dengan paha dengan betih. Mustahil Allah Ta'ala ada kam, bilangan-bilangan muttasil yang bercantum-cantum pada diri Allah Ta'ala, mustahil. Atau Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk, laisa kamitslihi syai'. Macam mana Allah Ta'ala, wallahu a'lam, tapi tak macam makhluk. Jadi mustahil Allah Ta'ala berbilang pada diri Allah Ta'ala. Yang pertama, mustahil ada kam muttasil pada diri Allah Ta'ala. Itu kita duk bincang selalu dah. Kita niat baca ni nak tumpang berkat daripada pengarang kitab kita. Moga-moga seperti mana Allah Ta'ala bagi berkat kepada dia, Allah Ta'ala bagi kepada kita. Seperti mana Allah Ta'ala bagi makrifah, keyakinan kepada beliau, Allah Ta'ala bagi kepada kita. Seperti mana Allah Ta'ala istiqamah beliau dalam iman dan Islam, Allah Ta'ala kurniakan kita istiqamah. Seperti mana dia dapat husnul khatimah, mudah-mudahan Allah Ta'ala kurnia kepada kita husnul khatimah. Hak ni kita duk baca dah. Allah Ta'ala asa, tak berbilang. Tak berbilang pada diri Allah Ta'ala, tidak ada kam muttasil, tidak ada bilangan-bilangan yang bercantum-cantum pada diri Allah Ta'ala, tidak ada. Macam mana hal Allah Ta'ala, macam mana keadaan Allah Ta'ala, wallahu a'lam. Kita beriman.
Allah Ta'ala menjadikan kita. Kita tak boleh ada sendiri. Habis itu. Dan kam munfasil. Tidak ada kam bilangan-bilangan munfasil yang berasingan padanya, pada zat Allah Ta'ala. Ini mustahil. Macam mana kam munfasil? Seperti diri kita 2-3 orang. Saya seorang, cikgu seorang, Haji Bakar seorang, jadi 3. Bilangan-bilangan yang berasingan. Ada tak Allah Ta'ala yang berbilang-bilang berasingan macam ni? Tak ada. Subhanallah. Tidak ada kam munfasil pada diri Allah Ta'ala. Habis itu, ni kita maklum. Kam muttasil kena tambah dan kam muttasil. Kitab Sirajul Huda ni banyak tulisan-tulisan yang jatuh cetakan dia. Melainkan kitab yang dulu ni, yang dicetak di Mekah, yang dicetak di Mesir, hak tu kebanyakan elok cetakan. Tapi yang dicetak di Fatani, Halabi dan dosa umpamanya banyak jatuh. Tu kena tambah dan kam muttasil. Jadi Tok Guru Haji Saleh dia mengaji dengan Padang banyak dia perbetul. Ada hak jatuh, ada hak kena perbetul tulisan. Ada hak baris yang atas piduk bawah, hak bawah piduk atas kena tukar. Dalam Sirajul Huda ni. Tu pernah satu ketika dia ni tak mengaji Sirajul Huda, dia baca. Apabila dia baca dia tak faham. Dia kata kitab ni salah. Sama-sama kata salah tu, anak panah sesak pang kena mata dia, buta. Tok Isaleh cerita ada satu cerita dia tu baca kitab, dia kata kitab ni salah. Tiba-tiba anak panah pum. Sesak kot mana pun tak tahu. Kena di mata ni buta. Tu Tok Isaleh kata jangan main. Karamah aulia pengarang ni ada. Walaupun dia mati, Allah Ta'ala kurniakan kemuliaan. Macam mana? Anak murid pada duduk di petani. Dia mengaji dengan pada ni sampai alim boleh mengajar. Lalah kali dia lawan pada masalah dia Tok Guru duduk mengajar di Mekah kawan tu. Lepas tu orang bagilah duit simpan rumah dia. Rumah dia 2 tingkat. Duit dia simpan dalam bilik. Duit orang bagi amanah tu dia tak ruang tamu ni. Hilang. Apabila hilang panggil Tok Guru mesyuarat. Apa keputusan ni? Saya ni kena ganti ke tak duit ni? Apabila mesyuarat Tok Alim ni hormat pada macam mana keputusan pada Pada kata wajib kena bayar. Pasal apa? Kerana duit tu tak sekali. Kalau hilang sekali dengan duit dia, tak apa, tak kena bayar. Ni maknanya cuai. Duit dia tak asin. Duit hak orang bagi amanah tu tak asin. Tak bawah pula tu. Kena bayar. Lepas tu, dia ni hak mengaji dengan pada ni, dia pun Tok Guru jugalah, anak murid lah. Dia kata, Pak Dah, mu makan hari ni aku tak halal. Allahu Akbar. Pak Dah kata, aku makan dah. Awak nak suruh aku muntah balik? Nak suruh aku luah pula? Pak Dah terasa hati. Lah kali hak yang lawan pada ni balik buka pondok di tani. Buat surau orang mengaji ramai. Tengah-tengah mengajar tu tak tahu najis mai mana. Dalam daun keladi, tai. Tiba-tiba mai jatuh tengah-tengah ni. Mang. Tak tahu mai mana. Mercik habis. Lepas tu kuih jadi macam-macam lah. Dia petikai kitab-kitab. Lalah kali berdebat dengan Babalah Sarah. Janji masyarakat. Kalau hak mana menang, kita pakat beli kitab mengaji dengan kawan tu. Babalah Sarah orang balik Mekah. Tak ada pondok lagi. Berdebat sama-sama Tok Guru. Hak lawan pada tu
Kata pahala bacaan Quran tak sampai kepada si mati. Babalah Sarah kata sampai. Berdebat. Lah kali menang Baba Sarah. Hak lawan pada ini kalah. Orang keluar daripada pondok dia tu. Pakat kumpul-kumpul duit. Buat surau kepada Babalah Sarah dan buka pondok. Nah, tu maknanya karamah aulia ni ada. Allah Ta'ala bagi kemuliaan. Bukan dia buat. Allah Ta'ala bagi. Tu kita minta Allah Ta'ala pelihara kita. Pelihara keberkatan ilmu kita. Sampailah kita istiqamah jumpa Allah Ta'ala dalam iman, nur ma'rifah. Jangan Allah Ta'ala tarik nikmat ilmu yang kita belajar ni. Ilmu ni dua. Sama ada nur ataupun zulmah. Ilmu ni dia boleh jadi dua. Sama ada nur ataupun zulmah. Macam makanan lah. Sama ada dia jadi sehat ataupun mudarat sakit kepada kita. Nur macam mana? Lagi kita mengaji, lagi kita nak dekat diri kepada Allah, lagi kita takut kepada Allah Ta'ala, itu nur. Tapi kalau mengaji lagi jauh daripada Allah, lagi kita derhaka kepada Allah Ta'ala, itu zulmah. Na'udzubillah. Orang cakap bab syurga neraka pun tak ada rasa apa. Orang menceritakan kegemaran syurga pun tak ada rasa apa. Sebut kebesaran Allah pun tak ada rasa apa. Hati itu kerah. Na'udzubillah. Itu maknanya ilmu yang menjadi gelap hati kita. Na'udzubillah. Kita minta jauh. Kita minta jauh. Semua bukan makanan tu jadi baik. Kadangnya makanan itu mudarat. Dan ada makanan yang menjadi manfaat untuk kita. Begitu juga ilmu. Ada ilmu yang manfaat, ada ilmu yang tidak manfaat. Kita minta Allah Ta'ala jadikan ilmu kita ni ilmu yang barakah, ilmu yang berkat. Tutuk Isalih kata, orang ada seorang pensyarah di Mesir mengajak tafsir ni pro. Pi kedai kopi, kitab tafsir dia tu dia lapik tu. Orang marah dia, apa dia hamba aku ni? Dia kata aku cari duit. Na'udzubillah. Dengan ilmu tu dia guna untuk derhaka kepada Allah Ta'ala. Na'udzubillah. Tu kitab ni, tu Saleh pesan, kitab ni kena hormat. Kitab ni kita kena hormat, kerana walaupun kitab jawi tetapi ia mengandungi ilmu syarak. Apa? Sifat-sifat Allah Ta'ala. Kalau dalam tauhid, hukum-hukum di dalam syarak, dalam kitab fiqh. Semua tu sumbernya daripada nas-nas agama, Quran dan hadis. Maka wajib kita hormat. Tutuk Isaleh kami tak berani kitab dia. Ubah tak kat lain sekali dia jokah. Jangan kacau kitab aku. Kalau nak simpan, hak lain. Kitab jangan sentuh. Biar aku susun nyari. Tu. Dia jaga sungguh. Dia kata kitab ni kita kena sayang. Kita kena sayang. Kita kena hormat. Barulah ilmu kita tu berkat. Kalau kita buka dalam kitab Ta'lim ataupun adab, menuntut ilmu, ta'lim. Di antara syarat nak berkat ilmu, yang pertama niat. Kerana Allah kita mengaji, untuk melepaskan fardu ain, untuk kita ni beramal, niat lagu tu. Kemudian hormat kepada kitab. Duduk dalam majlis macam mana? Dalam sembahyang kita kena tukar tempat. Duduk sana, duduk sini, duduk sana. Dalam mengaji, duduk situ. Tu cara dia. Kalau kita duduk situ. Pernah satu hari Pak Dae baca kitab Sirajul Huda. Baca Tok Ui Saleh. Masa tu Syekh Abdul Qadir Mandili ajak pergi makan kenduri di Mekah tu. Pilah makan kenduri naik bas. Lepas tu balik. Dalam setengah jam lagi nak kuliah
Pak Daeng ni nak kena pergi rumah Pak Daeng setengah jam lagi. Letih terlena atas kerusi. Duduk tu terlena. Tok Saleh cerita. Apabila terlena mangkit-mangkit Allah. Jam ni dah Pak Daeng baca dah. Lari mari rumah Pak Daeng. Mari-mari orang penuh lah. Tok Saleh duduk di pintu. Tempat Tok Saleh orang duduk. Pada ni dia nampak. Ha, masuk. Tok Saleh cerita. Masuk. Sepak bagi dia kata. Siapa dia? Duduk tempat pun tak erti lagi. Nak mengaji, nak boleh ilmu ke mana. Sepak bagi. Tu pada kalau lah ni mengaji gitu orang lari habis. Cengeng. Dengan cengeng itulah anak murid dia buka pondok merata-rata tempat di Fatani, di Kedah, di Kelantan. Dan menjadi kebanyakannya wali-wali. Orang lah ni nak marah tak boleh, report polis. Nak jadi orang pun. Nah. Monyet pun kalau kita nak bagi naik pokok nyok, ambil buah nyok, kena tibai dulu, gang baru dia dengar kata. Ni tak boleh sentuh apa. Payah. Nah. Saya dan lagi masa hak lah dah. Nak pergi mengaji, tok bagi hantar pergi mengaji, buat beras kunyit, buat pulut kunin, bagi kat tok guru tu buat gula ayam. Ajaklah dia, ajak bagi jadi orang. Nak tibai ke, nak apa, nak marah ke, buatlah, jangan bagi patah sudah. Tu orang dulu. Orang lah marah ke anak, report polis, cikgu kena pula. Nah, tu sistem. Sistem. Apa Daeng ni dia cengeng semua. Tanya marah, tak tanya marah. Tapi Tok Saleh duk gelak. Cengeng orang dengan bini kalah ke. Tu Tok Guru betul Tok Guru dengan isteri ni, isteri dia menang pula lah rumah. Dia kata kita lawan orang Tina kan nak menang, biar dia. Saleh, mu nak masuk lah rumah tu, mu berdehan sikit. Satgi mak dah marah. Sebab satgi dia tak dan pakai tudung, tak dan apa, satgi dia marah. Sebab dia hormat kepada guru dia. Dia kahwin dengan sepupu. Sepupu dia tu, pak menakan dia tu tok guru dia. Bela dia daripada umur 14 sampai jadi tok guru di Mekah. Mati di Mekah. Pada pak dia bawa dia umur 14 tahun. Dia umur 14 tahun. Lepas tu pak dia meninggal di Mekah. Pak menakan dia lah yang bela. Sampai dia jadi alim. Dan pak menakan dia bagi kahwin dengan anak dia. Bagi kahwin dengan anak dia. Itu Syekh Qadir Mandili ni. Hak tadi pada hak Syekh Qadir Mandili ni. Dia menikah orang simpan 4 kangkung. Dia mengaji dengan Pak Cuhim tu di Gajah Mati. Apabila bulan musim menuai, mukui padi, pondok semua cuti. Mai cari duit, cari zakat. Orang petani pun berhenti pondok di sana tu. Musim-musim padi ni mai kerja di Kedah. Habis musim padi balik mengaji. Apabila musim padi, pondok cuti. Mukui, tengah-tengah mukui padi ni duk ngapai. Pak mentua Syekh Abdul Qadir ni tengok, bakal Pak mentua lah tengok, bagus sungguh budak ni. Bagi menikah dengan anak dia. Orang simpan 4 kangkung. Haji Ahmad dia tahu lah, Haji Ahmad Pumpung tu. Dia tahu sejarah. Apabila menikah, Pak mentua Sarah semua pergi mengaji di Mekah tu. Mengaji tu alim, jadi tok guru di Mekah, mengajak di dalam Masjidil Haram. Mengajak dalam Masjidil Haram. Di mana? Di betul dengan Hajarul Aswad. Ini Hajarul Aswad, ada yang ngajak sini. Dia ngajak sini, penuh halaqah dia. Kalah tu Arab. Majlis dia ni ramai. Penuh dalam Masjidil Haram. Lepas tu ada orang Indonesia duduk di Mekah tu. Masa dia jadi tok guru tu, bagi anak dara seorang lagi, menikah seorang lagi.
Mengamuk isteri ni. Isteri hak Kedah ni mengamuk. Buat guna? Baju bos Syekh Abdul Qadir ni dia cincang macam roti canai, gang 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 gang. Baik sungguh Syekh Abdul Qadir ini. Orang tasawuf kuat. Dia kerang kitab Penawar Bagi Hati, dia kerang. Jah, jangan melampau sangat. Takat tu jah, jangan melampau sangat. Jadi, oh baik sungguh. Baik sungguh. Tiap-tiap hari minta redha kat isteri, jah. Minta maaf, minta ampun banyaklah. Kalau tanggungjawab tak tertunai. Hari-hari minta maaf. Pinjam pisau pun abang, jah ni nak guna pisau Ustaz. Tutup Saleh cerita. Guru dia. Dia paling sayang sangat pada nombor 2 Syekh Abdul Qadir Mandili. Semua tu mati di Mekah rahimahullahu taala. 13,000 orang nak bagi, 13,000 rial. Berhenti mengajak. Jadi mufti Syafi'i masa tu di Mekah. Biar saya makan ikan kering. Jangan sampai ilmu saya menjadi kering. Susah pun tak apa, janji boleh mengajak. Kalau tak boleh mengajak, duit banyak pun tak mau. Dia tak mau. Duk ngajak sampai mati. Kaki berdarah kencing manis, tahan ketuk, darah menitik, tak baca kitab fiqh sampai bab lawak dia gelak. Kata Syekh tak sakit kan duk gelak. Dia kata kalau teriak pun kan nak lega. Hak paling kuat mengaji dengan Syekh Abdul Qadir, guru Baba Khairul, Pak Lang Zakaria. Tu Saleh kata, Pak Lang rajin sungguh. Syekh Abdul Qadir mengajak ni, dia tunduk pada awal sampai habis. Tulis, tinggal batuk dengan bersin dia tak tulis. Syekh Qadir kata apa, dia tulis semua. Kitab dia tu. Kitab dia tu lah ni duk di Baba Khairul dengan Pak Long Zuhair. Kerana dia tak ada anak. Habis tu. Baik, kita sambung balik. Au yakun, bukan dia. Kat mana tadi? Wa kaza yastahilu alaihi ta'ala an la yakuna wahidan. Ini kita baca dah. Hak dekat kam tadi. Nak cerita kata kitab ni jatuh tulisan dia tu. Baik muka surat 22 baris yang ketiga daripada atas. Kam muttasil. Sebelum kam tu dan tambah dan kam muttasil. Pada segala sifat, mustahil berbilang-bilang sifat Allah Ta'ala. Sifat Allah Ta'ala, sifat ma'ani itu satu-satu saja. Satu khudrah, satu iradah, semua satu, tak berbilang. Mustahil kalau berbilang-bilang. Ni mustahil kam muttasil pada segala sifat. Kalau berbilang-bilang sifat, mustahil. Seperti 2-3 khudrah dah. Dengan muttasil yang bersatu pada perbuatan yang Allah Ta'ala nak jadikan. Tidak ada. Allah Ta'ala tak kongsi dengan siapa. Dan demikian juga kam yang munfasil pada segala af'al. Kam munfasil macam mana pada segala af'al? Contoh, kalau ada dua Tuhan, A buat langit, B buat bumi. Ada ke lagu tu? Tak ada. Mustahil. Semua Allah buat langit dan bumi. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Tidak ada perbuatan yang asing-asing macam tu. Tidak ada. Tidak ada. Habis. Kalau ikut hak ni, ternafi 6 kam. Tetapi kebanyakan kita ternafi 5 kam. 2 pada zat, tak ada bilangan pada zat.
dua pada sifat, tidak berbilang-bilang seperti dua tiga qudrah pada zat Allah, tidak ada, hanyalah satu qudrah. Ternafikan munfasil, yang berasingan pada sifat, tak ada sifat orang lain yang sama dengan sifat Allah Ta'ala. Dan ternafi kam muttasil pada af'al, satu perbuatan tu tidak ada orang lain main pakat buat satu benda tu, tidak ada, tak ada. Allah Ta'ala tak pakat dengan siapa nak buat satu-satu benda. Dan ternafikan munfasil, buat asing-asing, seperti A buat langit, B buat bumi, tidak ada kam munfasil pada perbuatan. Habis tu. Dan jika ditaswir, dibuat rupa, dibuat huraian dengan menyekutukan dia oleh Allah, oleh yang lain daripada Allah Ta'ala pada satu pekerjaan daripada segala pekerjaannya, itu mustahil. Kalau ada orang main pakat buat dengan Allah Ta'ala kerja, mustahil. Mustahil. Semua ni yang kita bincang mustahil belaka. Bersalahan jika ditaswir. Hak ni dah. Hak ni tak apa. Bersalahan, yakni tak mustahil. Jika ditaswir, yakni dihurai, dibuat rupa, dibuat huraian dengan berbilang-bilang pekerjaan Allah Ta'ala. Perbuatan Allah memang banyak. Manusia Allah buat, jin Allah buat, langit Allah buat, bumi Allah buat. Kalau hurai lagu tu tak apa. Yang tak boleh, kalau kita kata ada orang lain tolong Allah Ta'ala buat kerja, tu tak boleh. Tapi kalau kata perbuatan Allah ni banyak, seperti manusia ni Allah buat, jin Allah buat, langit Allah buat, bumi Allah buat, itu tak apa. Bersalahan, itu tak apa. Bersalahan dengan maksud tak mustahil. Jika ditaswirkan, yakni dihuraikan, dibuat rupa huraian dengan berbilang-bilang pekerjaan Allah Ta'ala, seperti Allah Ta'ala menjadikan makhluk, maka bahawasanya sabit, tiada ia menafi. Hak tu kita tak nafi. Memang perbuatan Allah Ta'ala ni banyak. Yang kata tak boleh banyak tu, iaitulah tak boleh ada orang lain kongsi perbuatan, tak boleh ada orang lain berpakat nak buat kerja dengan Allah Ta'ala, tidak ada. Habis itu. Pakat ni, kalau pakat mustahil. Habis. Bersalahan makhluk, kita kena pakat kalau seorang tak larat. Nak angkat benda berat, mari besi. Seorang tak larat, dua tak larat ajak tiga, tiga tak larat ajak empat. Kuih ramai, kuih kuat makhluk. Tetapi Allah Ta'ala tak mesti Allah Ta'ala buat tak berkongsi dengan siapa-siapa, barulah dinamakan Allah Ta'ala itu bersifat dengan kesempurnaan. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Kulli syai', dengan tiap-tiap suatu qadirun, amat kuasa ia. Gitu. Jadi perbuatan Allah Ta'ala tak bersekutu, tak berpakat dengan siapa-siapa. Habis. Dalam Baqarah dia panjang lagi. Wahdaniyah pada af'al, mustahil Allah Ta'ala buat dengan berkongsi dengan yang lain. Kalau berkongsi pun, berpakat pun tak jadi. Kalau berbalah berkelahi pun tak jadi. Mesti Allah Ta'ala itu asa tak berbilang. Jadi kesimpulan kita, wajib kita beriman Allah Ta'ala asa tak berbilang. Asa pada zat, asa pada sifat, asa pada perbuatan. Kalau berbilang, tak masuk pada akal kita, tak boleh terima. Semua tu mustahil. Kerana Allah Ta'ala itu asa, wa ilahukum ilahu wahid. Baik. Jadi yang dikatakan
Wa kaza yastahilu alaihi ta'ala an la yakuna wahidan. Kalau tak bersifat dengan asa, bi an yakuna murakkaban fi zatihi. Tadi kita hurai dah, iaitulah bahawa murakkaban bersusun zatnya ni mustahil. Allah Ta'ala bukan macam kita. Kita sungguh bersusun-susun anggota juzuk badan kita, kepala, tengkok, badan, kaki, tangan. Allah Ta'ala bukan macam tu diri dia. Seperti bahawa mustahil adalah ia disusunkan, yakni bercantum pada zatnya Allah Ta'ala, yakni tiada zatnya Allah Ta'ala itu disusunkan daripada dua jauhar ataupun lebih. Dan apa tu? An la yakuna wahidan bi an yakuna murakkaban fi zatihi. Artinya seperti bahawa adalah ia disusun bercantum, mustahil. Diri Allah bukan bercantum pada zatnya, mustahil. Yakni zatnya disusun, yakni bercantum daripada dua jauhar ataupun lebih, mustahil. Dan ini pada bi an yakuna, bahawa pegawai yakni alat yang mentaswir, yang menghurai, yang merupakan makna ini taswir, ini huraian bagi nafi, iaitu yang merupakan dan disusunkan zatnya tiada berbilang-bilang. Zatnya yang menafikan akan esanya. Jadi tu nak hurai kata, kalau Allah Ta'ala tak asa, tentulah zat Allah Ta'ala tu bercantum-cantum. Mustahil. 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 Kalau Allah Ta'ala tu tak asa, tentulah diri Allah Ta'ala bercantum-cantum. Maka mustahil, tak boleh terima. Bukan taswir, yakni hurai ataupun menghuraikan daripada manfi, iaitu manfi tiada berbilang-bilang. Ini mesti diri Allah Ta'ala memang tak berbilang-bilang. Itu semua mustahil. Jadi kita berhenti di sini ya. Cemui, ngantuk dah. Siapa mau mengaji ilmu ni? Pasal apa? Kerana ilmu nak bagi betul akidah. Apabila ilmu nak bagi betul akidah, Iblis dia ni tak setuju. Apabila aku akan musnahkan, maka dia pergi dalam rupa manusia. Dia bagi salam, Nabi tak jawab salam. Nabi tanya, dia jawab. Nabi tahu dah. Dia kata, di antara banyak-banyak soalan, tanya apa? Apakah pekerjaan, siapakah yang paling kamu benci? Dia kata, yang atas muka dunia ni yang paling aku benci kamu. Kerana aku nak tarik orang pergi neraka, kamu nak tarik orang pergi ke syurga. Yang paling aku benci kamu. Apakah pekerjaan yang paling kamu suka? Iaitulah menyesatkan umat kamu. Menyesatkan umat kamu. Di samping bagi umat kamu berzina, minum arak, hak paling dia pekerjaan yang paling dia suka sekali, iaitulah nak bagi hati kita ni syirik kepada Allah Ta'ala. Hak tu nombor satu sekali. Baik. Jadi mau tak mau kita kena belajar juga supaya lepas fardu ain. Dan apa yang kita belajar ni tambahan. Kita dah belajar banyak dah kitab. Cuma tambahan supaya amalan yang mana ulama-ulama istiqamah di atas jalan ni, kebanyakan Allah Ta'ala bagi husnul khatimah, hadiah kepada mereka. Wirid, habis baca, habis baca sampai mati dalam keadaan husnul khatimah.
pada kata au yakuna ma'ahu fi wujudu muassirun. Kita berhenti di situ. Kalau hak ruminya pada muka surat 73, au yakuna ma'ahu fi wujudi muassirun. Situ muka surat 73 yang rumi, muka surat yang jawinya 22. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah ala ni'matil imani wal islam wa huma min azamin ni'am wa kafa bihima min ni'mah. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi ini ada satu pengumuman pada hari Sabtu hari